Kita pengajian kita pada pagi ini dengan sama-sama baca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram wa ashabil izam syai'ulahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyun ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidud mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min wali wala nasir. Sadaqallahul azim. Maksudnya sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan redha kepada agama kamu sehingga kamu masuk akan agama mereka. Kata olehmu ya Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenar-benar petunjuk. Dan kalau seandainya kamu mengikut kepada hawa nafsu kamu, wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm, sesudah datang kepada kamu itu petunjuk, malaka minallah min waliin, maka tiada bagi kamu itu malaka minallah, tiadalah bagi kau tu daripada Allah Subhanahu wa taala itu pembantu, wala nasir, dan juga penolong. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku, kata Nabi, lebih dikasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada semua. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikenaki Allah Taala akan kebajikan, dan saya berikan kepahaman di dalam agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir
wa naf'a wal intifa' wal ifadatu istifadah wal 'asa 'ala tamassuki bi kitabillah was sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah wal mardatihi wa kulli wasawabihi. Yang mati silakan Tuan Imam, sebenarnya silakan Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, jawatankuasa surau, sidang jamaah muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin Allah terdapat bersama pada pagi ini untuk kita menyambung kuliah kita, pengajian kita. Kita lihat hadis pilihan pada pagi ini. Lepas tu kita masuk soal jawab agama itulah. Hadis yang kita nak bincang pada pagi ini itulah hadis daripada An-Jundab bin Abdullah. Anna Rasulullah sallam ba'sa minal muslimin ilal qaumi minal musyrikin wa innahum iltaqaw. Fakana rajulun minal musyrikin idza syaa ayaksida ila rajulin minal muslimin qasada lahu faqatalahu wa inna rajulan minal muslimin qasada ghaflatahu wa kunna nuhaddisu annahu Usamah bin Zaid falamma rafa'a alaihi as-sayfa qala la ilaha illallah faqatalahu. Faja'a al-Bashir ila Rasulillah sallam fasa'alahu wa akhbarahu hatta akhbarahu habara rajuli kaifa sana'a. Fada'ahu fasa'alahu faqala lima qataltahu faqala ya Rasulullah auja'a minal muslimin wa qatala fulan wa samma lahu nafaran wa inni hamaltu alaihi falamma ra'a sayfa qala la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallam aqataltahu qala na'am. Qala fa kaifa nasna'u bila ilaha illallah iza jaa yaumal qiyamah. Qala ya Rasulullah astaghfirli. Qala wa kaifa nasna'u bila ilaha illallah iza ja'at yaumal qiyamah. Faja'ala yazidu ala ayakula kaifa nasna'u bila ilaha illallah iza ja'a yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Baik, hadis ini terima daripada Jundab. Namanya Jundab bin Abdullah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'sa minal muslimin illa qaumin minal musyrikin innahum ittaqaw. Nabi sallam telah membangkit. Maksud bangkit ni mengutuslah. Asal makna ba'sa ni membangkit. Ba'san. Membangkit akan sebagai bangkit ataupun mengutus akan sebagai utusan. Minal muslimin daripada orang Islam ila qaumin minal musyrikin kepada satu kaum daripada kaum musyrik. Wa innahum ittaqaw. Lalu mereka pun bertempur lah. Jadi Nabi mengutus beberapa orang kaum muslimin untuk pergi seranglah beberapa orang musyrikin. Lalu mereka pun bertempur lah. Fakana rajulan musyrikin iza syaa ayaksida ila rajulin minal muslimin qasada lahu faqatalahu. Apabila seorang lelaki daripada golongan musyrikin hendak membunuh seorang lelaki daripada golongan muslimin, terus dia pergi lalu membunuhnya mana lelaki muslim. Maksudnya apabila seorang lelaki daripada golongan musyrikin hendak membunuh seorang lelaki daripada golongan muslimin, terus dia pergi lalu membunuhnya, lelaki muslim tadilah.
Fakana rajulun minal musyrikin idza syaa ay yaqsida ila rajulin minal muslimin qasada lahu faqatalahu. Wa inna rajulan minal muslimin qasada ghaflatahu. Kemudian dan seorang lelaki daripada golongan muslimin bertujuan menunggu masa kelalaian orang musyrik tadilah. Mana ada lelaki lain pun dia target jugalah, target nak membunuh musyrikin tadi. Wa inna rajulan minal muslimin qasada ghaflatahu. Ada seorang lelaki muslim yang lain pula, dia target nak bunuh musyrik tadilah, musyrik yang telah pun membunuh seorang muslim tadi. Macam tu. Kemudian wa kunna nuhaddisu annahu Usamah bin Zaid. Dan lelaki yang dimaksudkan itu ialah Usamah bin Zaid. Jadi kami berbual-bual mengenai orang tersebut, dan bahawa orang itu ialah namanya Usamah bin Zaid. Semana Usamah bin Zaid ni dia target nak membunuh musyrikin tadi. Sedangkan musyrikin tadi dia dah bunuh seorang muslim. Kan? Kisah ni ialah Nabi mengutuskan satu pasukan kecil lah daripada orang Islam untuk pergi serang satu kumpulan orang musyrikin. Jadi bila mereka bertemu tu, mereka pun bertempur lah. Dalam pertempuran tadi ada seorang lelaki musyrik, dia target kepada seorang lelaki muslim. Lalu dia dah berjaya membunuh lelaki muslim tadi. Kemudian wa inna rajulan minal muslimin, ada seorang lelaki muslim pula, qasada ghaflatahu, dia pun kasad, niatlah nak bunuh lelaki musyrik yang telah bunuh lelaki muslim tadi. Dan dia perhatikan kalau ada peluang lah. Mana kalau ada peluang dia akan bunuh. Macam tu. Dan lelaki itu ialah Usamah bin Zaid. Nama lelaki itu ialah Usamah bin Zaid. Falamma rafa'a alaihi as-sayf qala la ilaha illallah. Maka tak kala Usamah bin Zaid dia angkat pedang nak bunuh dia, sebab dia dah target nak bunuh lelaki musyrik itu. Tiba-tiba lelaki musyrik itu dia ucap apa tuan-tuan? La ilaha illallah. Kan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tiba-tiba lelaki itu musyrik tadi. Jadi kemungkinan lelaki musyrik ni mungkin dia nak mahir lah sebut la ilaha illallah tu. Dia nak mahir. Sebab kalau orang yang tak biasa sebut la ilaha illallah, mungkin dia tak boleh sebut. Apalagi dalam peperangan. Kan? Dalam berkecamuk peperangan tadi. Tetapi lelaki musyrik itu boleh menyebut. Jadi kemungkinan dia dah biasa sebut sebelum itu. Jadi bila Usamah bin Zaid ni falamma rafa'a alaihi as-sayf, tatkala dia angkat pedang nak bunuh lelaki musyrik itu, tiba-tiba lelaki musyrik kata la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kemudian apa berlaku pada Usamah? Faqatalahu. Maka tiba-tiba Usamah terus membunuh dia. Usamah terus bunuh. Faja al-Bashir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah seorang membawa berita gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki lain pula bawalah berita tadi, mana Usamah berjaya membunuh lelaki tadi, benda itu datanglah kepada Rasulullah sallallahu, sampailah kepada Nabi. Fasa'alahu wa akhbarahu hatta akhbarahu habara rajulin kaifan sana'a. Maka dia pun menceritakanlah perihal peperangan, sehingga dia menceritakan tentang seorang lelaki tadi, mana Usamah tadi telah melakukan pembunuhan kepada lelaki tadilah yang sebut la ilaha illallah itu. Jadi benda itu sampailah perkhabaran pada Nabi. Kadang ada peperangan Nabi tak ikut, tapi berita sampai pada Nabi. Ada orang yang menyampaikan kepada Rasulullah. Kalau tak ada orang sampai pun, Nabi akan tanyalah. Tanya. Begitu juga dalam peperangan. Kalau mana-mana sahabat-sahabat yang tak ada perang, Nabi pun tanya, mana si Fulan? Mana si Fulan? Kenapa tak datang? Kenapa tak ikut dalam peperangan?
Gitu. Mana prihatinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kalau dalam pengajian kan, mana sahabat kita tu sebelah kita yang biasa ada, tiba-tiba tak ada. Kan? Biasa pengajian dia ada, tapi tak ada dia dah. Mana pergi beli kampung ke? Kan? Bini yang sakit ke, dia sakit ke? Tak sihat ke, anak sakit ke? Jadi kita kena ambil tahulah sikit lah. Kau gimana tak datang pengajian? Jadi Nabi pun begitu juga lah. Nabi kalau ada sahabat-sahabat tak hadir dalam peperangan, mesti Nabi tanya. Nabi kan? Malahan ada sahabat yang didenda. Ada sahabat didenda, tak ada perang. Contohnya Ka'ab bin Malik dan 2 orang lelaki Islam yang lain. Dia tak hadir dalam peperangan Tabuk. Jadi akhirnya dia didenda, tuan-tuan. Dendanya, semua sahabat lain tak dibenarkan bercakap dengan Ka'ab bin Malik selama 50 hari. 50 hari kan Ka'ab bin Malik merasakan dunia ni gelap. Sebab apa? Dia bagi salam ke orang tak jawab salam. Ka'ab bin Malik denda, mana para sahabat tak dibenarkan bercakap dengan dia. Dan ada 2 orang lelaki lagi lah. Dan Ka'ab bin Malik tidak ada alasan untuk tak pergi perang. Dia tak ada alasan. Ada orang yang beri alasan. Ada alasan, kadang-kadang alasan bohong. Kenapa tak pergi perang? Sengaja buat alasan lah. Kaki sakit, bini sakit, tapi tak sakit pun. Sihat walafiat dia. Tak ada je mengetel kan, macam tu kan. Kat luar tu. Bertanya kenapa tak datang? Bagi alasan macam-macam lah. Contoh ni contoh. Kan? Tapi dalam peperangan Nabi dia akan tanyalah siapa yang tak ada perang, macam mana Ka'ab bin Malik. Maka Ka'ab bin Malik seolah macam didenda lah macam tu. Bila dia bagi salam pada Nabi tak jawab salam selama 50 hari. Dan juga dia bagi salam pada sahabat yang lain pun semua jawab salam. Dia seolah macam dipulaukan lah. Malahan dalam masa dia dipulaukan tu, dia atau denda tadi, ada raja kafir daripada Ghassan. Dia berminat untuk nak tarik Ka'ab bin Malik ini keluar daripada agama dia. Tapi Ka'ab bin Malik ini teguh dia punya iman. Walaupun ditawarkan dengan satu tawaran jawatan dan sebagainya untuk keluar daripada Islam. Sebab apa? Islam tak pedulikan lagi. Sebab dia bagi salam. Sehinggalah turun ayat lah. Sehingga tu ayat untuk membersihkan Ka'ab bin Malik. Macam tu. Barulah dia, para sahabat dibenarkan bercakap dengan Ka'ab bin Malik. Macam tu. Kalau ikutkan sesiapa tak ada kuliah, tak ada alasan, sepatutnya kita tak boleh berburak dengan dia. Tak boleh cakap. Kalau ikutkan lah. Tapi tuan-tuan jangan lawan je tu. Cakaplah kan. Ajaklah untuk benda baik, insya-Allah. Baik. Jadi kita sambung pada hadis tadi. Maka dia pun menceritakan perihal peperangan sehingga dia menceritakan tentang seorang lelaki, nama lelaki itu Usamah bin Zaid tadi, yang telah melakukan pembunuhan. Nabi pun memanggilnya dan bertanya, fasa'alahu wa akhbarahu hatta akhbarahu habar rajuli kafasana. Fada'ahu fasa'alahu. Faqala lima qataltahu. Maka Nabi pun panggillah Usamah, wahai Usamah, mari sini, dia kata. Maka Nabi tanyalah, lima qataltah, kenapa kau bunuh dia? Jadi benda tu dah sampai pada Nabi. Berita Usamah dia bunuh seorang lelaki yang telah pun mengucap syahadah. Kan? Tapi dia bunuh. Maka Nabi kata, mi tanya, lima qataltah, kenapa kau bunuh dia? Faqala ya Rasulullah, auja'a minal muslimin wa qatala fulan wa sama lahu nafaran. Dia kata, maka Usamah pun menjawab, dia kata, wahai Rasulullah, dia telah menyakiti orang Islam, dia telah membunuh si fulan, dia menyebut nama-nama orang yang terbunuh, yang telah pun dibunuh oleh laki-laki yang telah dibunuh oleh Usamah tadilah.
Jadi disebutlah nama-nama orang sahabat-sahabat yang telah dibunuh oleh lelaki tadi. Maka dengan itulah maka Usamah dibunuh orang yang telah mengucap syahadah tadi. Yahudi yang apa tadi kan, kafir tadi mengucap syahadah. Wa inni hamaltu alaihi falamma ra'a as-saifa qala la ilaha illallah. Dia kata. Aku pun menyerangnya apabila dia melihat, sesungguhnya aku telah menyerangnya apabila melihat pedang, lantas dia mengucap la ilaha illallah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqataltah? Adakah kau bunuh dia?" Maka Usamah jawab, "Naam, ya aku telah bunuhnya." Kemudian Nabi kata, "Wa kaifa nasna'u bila ilaha illallah iza ja'a yaumul qiyamah." Dia kata. Maka kata Nabi, apa yang hendak engkau lakukan dengan ucapan la ilaha illallah apabila tiba hari kiamat besok nanti? Apa kau nak jawab? Nabi kata, kaifa tasna'u bila ilaha illallah iza ja'a yaumul qiyamah. Apa yang kau nak lakukan nanti apabila datangnya la ilaha illallah itu akan hadir pada hari kiamat, untuk macam berhujah lah. Berhujah dengan dia. Hujabah dengan Usamah bin Zaid besok. Itulah maksudnya. Maka kata Usamah, qala ya Rasulullah, astaghfirli, minta ampun olehmu ya untuk aku ya Rasulullah. Jadi Usamah kata, ya Rasulullah, mintakan ampunlah. Mintalah keampunan bagiku kepada Allah Ta'ala. Kemudian Nabi kata, qala wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah iza ja'a yaumul qiyamah. Nabi ulang lagi perkataan tadi. Apa yang hendak engkau lakukan dengan ucapan la ilaha illallah apabila datang hari kiamat besok? Dia akan berhujah dengan engkau, dia akan mendakwa engkau lah pada hari kiamat besok. Kaifa nasna'u bila illallah iza ja'a yaumul qiyamah faja'ala lahu la yazidu ala ayakula kaifa tasna'u bila illallah iza ja'at yaumul qiyamah. Maka Nabi mengulang banyak kali lah apa yang hendak engkau lakukan dengan ucapan la ilaha illallah apabila tiba hari kiamat nanti, tuan-tuan. Jadi apa yang dia nak akan jawab besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Macam tu. Jadi hadis ni, tuan-tuan, merupakan hadis yang penting kepada kita. So kalau seandainya besok kalau kita bertemu dengan seseorang yang non-Muslim, kan, tiba-tiba dia mengucap kalimah syahadah, tiba-tiba kita bunuh dia, jadi besok bagaimana, apa yang kita nak jawab lah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada niat, mungkin ada di kalangan kita ni sangka, oh dia ucap la ilallah ni semata-mata untuk nak selamatkan diri je. Ada juga macam tu. Mungkin ada perasaan kita lah. Ada perasaan kita, dia ucap la ilaha illallah ni mungkin dia nak selamatkan diri dia daripada kena bunuh. Maka dia ucapkan la ilallah. Mungkin ada perasaan itu. Tapi walaupun ada perasaan itu, kita tak boleh bunuh dia. Kita tak boleh membunuh lelaki tadi. Sebab apa? Kita hanya menghukum pada zahir. Kita hukum pada benda zahir lah. Benda dalam hati ni kita tak tahu. Apa niat dia mengucap la ilaha illallah itu tak penting pada kita. Tapi dari segi zahiriat dia dah Muslim. Dari segi zahiriat dia, bila dah ucap la ilaha illallah itu maknanya dia dah Muslim lah tu. Semana kita tak bolehlah membunuh dia. Macam tu. Faham tak kan? Gitu. Baik, ada satu hadis yang ada kait mengait daripada hadis ini. Itulah hadis daripada Abi Ma'bad. An Abi Ma'bad Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu ta'ala anhu. Qala qultu ya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ra'aita inna laqitu rajulan minal kuffar faqtatalna fadaraba ihda yadayya bisayfi faqata'aha thumma
summa laza minni bisajaratin. Faqala aslamtu lillah aqtuluhu ya Rasulullah ba'da an qalaha. Faqala la taqtuluh. Faqultu ya Rasulullah qata'a ihda yadayhi summa qala zalika ba'da ma qata'aha. Faqala la taqtulhu fa in qataltuhu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtuluhu wa innaka bimanzilatihi qabla ayyakula kalimatuhu allati qala. Baik, ini hadis ni pun ada kaitan dengan hadis tadi, di mana hadis ni terima daripada Abi Ma'bad. An Abi Ma'bad Miqdad bin Aswad. Abi Ma'bad ni dia punya kurnia lah. Kurnia ni gelaran lah. Gelarannya Abi Ma'bad. Nama sebenar Miqdad. Miqdad bin Aswad. Radhiyallahu ta'ala anhu telah meredha mengatakannya. Qala berkata ia, qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku satu hari bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita in lakitu rajulan minal kuffar faqtatalna. Apakah pandanganmu ya Rasulullah? Bagaimana pandanganmu jika aku bertemu seorang lelaki daripada golongan kafir? Maka kami pun berbunuh-bunuhan. Kami pun macam bergaduhlah, berumpahlah macam tu. Berpedang macam tu. Ra'aita in lakitu rajulan minal kuffar faqtatalna. Bagaimana pandanganmu ya Rasulullah? Apabila kami lihat akan bertemu dengan laki-laki pada kafir, maka kami pun berbunuh-bunuhlah, bergaduh, berumpah macam tu, berpedang macam tu. Fadaraba ihda yadaina bisayfi. Lalu dia memanggil salah seorang daripada dua, lalu dia memenggal salah satu daripada dua tanganku hingga putus. Fadaraba ihda yadaina bisayf faqata'aha. Tiba-tiba lelaki kufar tadi dia penggal salah satu daripada dua tangan aku, kata orang yang bertanya lah, namanya Miqdad. Sehingga tangan aku putus. Faqata'a, maka dia putuskan tangan aku. Summa la zada minni bisajaratin. Kemudian dia berlindung di sebalik sepohon pokok. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Miqdad tanya lagi pada Nabi, aslamtu lillah. Kan lelaki itu tiba-tiba dia ucap, dia kata aku masuk Islam kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia macam syahadah lah macam tu. Aqtuluhu ya Rasulullah ba'da an qalaha. Adakah boleh aku bunuh dia setelah dia ucap macam tu? Dia kata. Apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia kata la taqtulhu. Jangan kau bunuh. Kau jangan bunuh. Faqatu ya Rasulullah qata'a ahda yadayya. Bukankah dia dah potong tangan aku? Dia kata. Faqatu ya Rasulullah qata'a ihda yadayya. Bukankah tadi dia dah potong tangan aku? Takkan aku tak boleh bunuh dia? Je kan? Summa qala zalika ba'da ma qata'aha. Walaupun dia memenggal salah satu daripada tanganku, ada tanganmu, kan? Faqala la taqtulhu. Maka Nabi kata jangan kau bunuh dia. Sekalipun dia dah potong tangan kau tak boleh bunuh dia lagi. Fa in qataltuhu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtuluh. Nabi kata, kau jangan bunuhnya. Jika engkau bunuh juga, maka dia akan menempati tempat engkau sebelum engkau membunuh dia. Fa in qataltuhu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtuluh. Kalau kau bunuh dia, maknanya dia tukar tempat dengan kau. Dia tukar tempat. Mana dia ambil tempat kau ambil tempat dia. Dia kata Nabi, fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtuluh. Jika kau bunuh dia, maka dia akan menepati tempat engkau sebelum engkau membunuhnya. Dan engkau pula akan menepati tempatnya sebelum dia mengucap kata-kata yang ucapkan tadi, mana kalimah Islam. Jadi ada ini riwayat daripada
Bukhari dan Muslim, tuan-tuan. Jadi hadis ni pun ada kaitan dengan hadis tadi tentang maknanya penting ni lah. Kita kena faham lah dalam bab hukum. Walaupun mungkin di segi kita dan biasa benda ni berlaku dalam peperangan lah. Dan mungkin juga boleh berlaku selain daripada peperangan. Kan? Tapi kalau in case lah kalau benda ni berlaku depan kita, kan, mana-mana non-Muslim tu yang walaupun mungkin dia dah tumbuk kita, dia dah pukul kita, mungkin dia dah potong tangan kita, potong telinga kita dan sebagainya, dan kita masa tu pula ada peluang lah nak bunuh dia, tiba-tiba dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kita sama sekali tidak boleh membunuh dia lagi. Haramlah kita bunuh dia. Tentang niat dia syahadah tu, itu terserahlah kepada Allah Ta'ala. Terserah pada Allah. Mungkin ada niat dia semata-mata nak mengelak daripada dibunuh lah. Mungkin daripada sudut pandangan kita, sudut gerak hati kita lah, kemungkinan dia ni sengaja ni. Dia ni kan boleh percaya ni dah. Kan? Walaupun mungkin ada persangkaan kita macam tu, kita tetap tak boleh membunuh dia. Kenapa? Nahnu nahkumu bizawahir. Kita hukum pada benda zahir lah. Kita hukum pada benda zahir, sedangkan Allah Ta'ala hukum pada benda yang sir, benda yang tak nampak. Jadi kalau ikut pada hukum zahir, maknanya kita tak boleh bunuh dia lagi. Haramlah kita bunuhnya. Maknanya kalau kita bunuhnya, maknanya dia akan menempati tempat kita dan kita menempati pada tempat dia. So maknanya dia ambil alih tempat kita. Dia akan ambil alih tempat dia dan kita pula akan ambil alih tempat dia pula. Kita pula duduk kat sana pula. Bagian orang kafir. Sama macam soalan tadi kan. Jadi Nabi tanya dengan Usamah bin Zaid. Kenapa engkau bunuh dia? Di mana Usamah bin Zaid telah bunuh seorang lelaki yang telah mengucap syahadah. Jadi Nabi kata, betulkah kau bunuh dia? Ya Rasulullah. Aku bunuh dia sebab dia dah bunuh sahabat-sahabat kita. Dia dah bunuh si fulan, Jadi mana Usamah bin Zaid, mana bagi alasan lah kenapa dia bunuh lelaki tadi, walaupun dia bunuh syahadah. Maka Nabi kata, apa jawapan kamu nanti kalau kalimah la ilallah tu datang besok pada hari kiamat di depan kau, berhujah dengan depan kau? Bagaimana? Apa alasan kau? Apa yang kau nak jawab? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita tak bolehlah bunuh. Walaupun bukan dalam peperangan pun tetap kita tak boleh bunuh dia. Faham kan? Jadi ni ada katakan hukum lah, bab hukum. Bab hukum ni kita kena tahu. Walaupun mungkin dari segi hati kita mungkin panas jugalah. Yelah dia dah bunuh kawan-kawan kita. Macam adik pertama, yang kedua tadi, mungkin dia dah penggal kita punya tangan. Tangan aku dah hilang sebelah ni. Tak ada can ni. Kan? Kita pun panas, baran dan sebagainya. Kita pun bunuh dia. Besok macam mana kita nak jawab besok? Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala besok. Baik, apakah pengajaran daripada hari ini, tuan-tuan? Pertama, haram membunuh orang yang telah menganut Islam dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Haram kita membunuh mana-mana orang yang telah menganut syahadah. Kemudian tidak harus meragui keislaman orang yang baru menganut Islam. Kita tak bolehlah meraguilah. Kecuali kalau lepas masuk Islam kan memang dia nampak dah. Kecuali kalau dah masuk Islam kan, kita dah nampak dah dia punya PN dia. Dia punya perangai dia. Macam golongan-golongan munafik kan. Golongan munafik ni dia memang dia ambil kesempatan lah. Dia masuk Islam. Ketika Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, ramai yang masuk Islam. Termasuklah golongan-golongan munafik, Abu Lahab, Ubay dan sebagainya. Itu ketua dia, kepala dia. Jadi dia sentiasa mengambil kesempatan lah untuk nak mengambil suatu tindakan kepada Rasulullah SAW. Tapi walaupun begitu, Nabi tetap menegah. Walaupun Nabi tahu itu kepala munafik. Dia ni munafik, Abdullah bin Ubay ni munafik. Dan berapa lagi orang pengikut dia. Tapi Nabi ditegah daripada membunuh Abdullah bin Ubay.
Jadi ada orang sahabat bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kau tak bunuh Abdullah bin Ubay itu? Sedangkan kita dah tahu dia ni munafik. Maka apa jawapan Nabi SAW? Aku takut nanti di akhir zaman akan ada orang yang mendakwa, menuduh aku membunuh sahabat aku sendiri. Dia kata. Akan ada nanti akhirat besok ada orang yang mendakwa kan ataupun melabelkan aku ini sebagai orang yang telah membunuh sahabat dia sendiri. Tak? Itu sebab Nabi tak bunuh Abdullah bin Ubay itu. Nabi biarkan aja. Tapi Nabi tahulah Abdullah bin Ubay ini memang kepala munafik. Dia ni pura-pura Islam aja. Yang ketiga, orang-orang yang baru menganut agama Islam adalah sama tarafnya dengan orang yang lama Islamnya. Daripada segi perlunya mereka diberi perlindungan diri dan juga harta mereka. Orang-orang baru menganut Islam adalah syarat tarafnya, sama tarafnya dengan orang yang dah lama masuk Islam. Daripada segi perlunya mereka ni beri perlindungan lah dan juga harta lah. Tetap bagi perlindungan dan harta. Tempat tinggal sementara lah. Jangan orang kata dah jadi tempat tinggal tu hak milik dia. Sebab ada juga orang kata mu'alaf ni Maiz bagi perlindungan, rumah perlindungan. Kan? Dia dah jadi rumah tu macam rumah dia, tuan-tuan. Dia tak nak keluar. Walaupun dah lebih daripada 5 tahun. Patutnya kalau dah lebih 5 tahun kau keluarlah. Kasihlah orang lain yang baru masuk Islam. Duduk kat situ kan. Sebab itu rumah tu bukan kau punya, tu Maiz punya rumah. Tu Maiz punya rumah. Penting tempat tinggal sementara kepada mu'alaf. Tapi ada yang menyalah tafsirkan rumah sementara tu, jadi akhirnya menjadi milik mereka. Mereka tak nak keluar sampai bila-bila macam tu. Ni yang masalah tu. Baik. Kemudian kita wajib menghukum keislaman seorang berdasarkan pengakuan zahirnya. Manakala hakikat sebenarnya terserahlah kepada Allah Ta'ala. Dia sahaja yang dapat mengetahuinya dan memberi ganjaran atau balasan berdasarkan ilmu dia. Tuan-tuan. Jadi kita wajib menghukum Islam orang tadi berdasarkan zahir. Daripada zahiriat dia, dia mengucap syahadah. Semaknanya yang dalam batin ni apa tujuan Islam ni terserah Allah Ta'ala lah. Tapi sebaik-baiknya sebelum masuk Islam kita kena pergi nasihat. Itu paling baik lah. Sebelum orang tu syahadah, sepatutnya benda tu yang kita kena ambil kesempatan. Kita bagi nasihat pada dia. Jangan masuk Islam ni kerana duit, kerana duit bantuan, kerana tu, kerana ini dan sebagainya. Kena perbetulkan niat lah bila masuk Islam. Kita cakap macam tu. Jangan dia dah masuk Islam kita cakap macam tu. Dia kecil hati sikit. Sebelum dia masuk Islam tu lah kita nak tibai dia dulu. Tibai pompong-pompong. Sebab dia dah bersyahadahkan. Yang kita tak boleh nak apa lagi dah. Kita sangka buruk boleh dengan dia sebab dia syahadah. Baik. Sama juga tadi. Baik, kemudian dia saja yang dapat mengetahuinya apa tujuan masuk Islam dan memberi ganjaran atau balasan berdasarkan ilmunya. Prinsip ini dapat menghalang tindakan orang yang ingin menganut bila. Ingin menuntut bila atau membalas dendam atau sebagainya dengan alasan keislaman orang itu tidak benar. Jadi prinsip ni dapat halang lah. Maknanya kita hukum benda zahir. Nahnu nahkumu bizawhin. Allahu yahkumu bizawahir, bisara'in. Allah Ta'ala hukum benda yang batin. Kita hukum benda zahir. Mana hukum benda zahir dia dah masuk Islam. Dah lah. Macam tu. So bila dah masuk Islam, mana kita kena layan lah dia sebagai seorang Islam. Kita bagi dia tempat perlindungan. Dan kita bagilah apa yang patut kita bagi. Kalau segi Maiz tu memang ada peruntukan untuk mu'alaf. Daripada duit zakat memang ada 1/8 daripada duit zakat untuk mu'alaf. Memang mereka berhak mendapatlah. Gitu. Baik, kemudian Rasulullah SAW tidak melaksanakan hukum qisas ke atas Usamah. Kerana perbuatan Usamah membunuh orang itu disebabkan oleh salah anggap. Tapi Usamah tadi walaupun dia dah membunuh lelaki yang mengucap syahadah tadi, tetapi Nabi tidak mengenakan hukum qisas lah, hukum bunuh kepada Usamah bin Zaid.
Kenapa? Kerana ini macam kesilapan. Dia kata tersilap. Tersilap dalam satu perkara. Manakala salah anggap ataupun silap dalam satu perkara, maka dikatakan sebagai syubhat. Dan hukuman hudud digugurkan kerana syubhat. Walau bagaimanapun demikian itu mewajibkan diat ke atas keluarga yang membunuh. Tapi kalau ikutkan, dia kena diat lah. Diat ni macam denda lah. Denda dia kena benda lah. Kena denda. Contohnya 100 ekor unta. 100 ekor unta contohnya dia kena bayar kepada keluarga orang-orang yang telah pun masuk Islam. Kalau seandainya orang itu dibunuh. Macam tu. Mana kena diat lah. Dia ada diat yang mughalazah, ada diat yang muhaffafah. Ada diat yang berat dan ada diat yang ringan. Tuan-tuan boleh lihat dalam kitab bab hudud ataupun bab jinayat. Dan pembunuhan ni kalau ikut dalam fiqh ada 3 jenis pembunuhan. Pertama, pembunuhan sengaja. Yang kedua, pembunuhan tidak sengaja. Yang ketiga, membunuh tersilap. Membunuh dengan sengaja ini ialah contohnya si A membunuh si B dengan senjata yang dari segi logiknya kalau dilepaskan senjata itu maka orang tu boleh terbunuh. Maknanya si A membunuh si B dengan alat, apa-apa alat ataupun senjata yang kalau ikut logiknya dia akan mati. Itu dikatakan sebagai membunuh dengan sengaja. Kalau membunuh dengan tidak sengaja ni ialah si A membunuh si B dengan senjata yang segi logiknya kalau digunakan memang tak mati, tapi tiba-tiba mati. Tiba-tiba mati kan. Kalau A contohnya tadi, kalau si A tadi maknanya dia dihentak orang tu dengan batu. Si A menghentak si B dengan batu yang segi logiknya kalau dihentak tu memang matilah. Itu dikatakan membunuh dengan sengaja. Kalau membunuh dengan tidak sengaja ini contohnya si A membunuh si B dengan senjata dari segi logiknya memang tak mati. Contohnya pukul menggunakan penyapu lidi. Tak? Pukul dengan menggunakan penyapu lidi. Kalau segi logiknya pukul dengan penyapu lidi memang tak mati. Tak? Tapi mati. Itu katakan sebagai pembunuhan dengan tidak sengaja. Dan satu lagi ialah membunuh dengan tersilap. Membunuh dengan tersilap maknanya si A membunuh si B. Yang pada sangkaan si A itu bukan si B. Kan? Contohlah si A ni dia menembak rusa, si A menembak rusa, dia aim rusa, tembak. Kemudian dia lepaskan senjata tadi. Tiba-tiba yang mati itu bukan rusa. Si B yang mati. Si B mati kan? Si B tak macam mana ada kat situ pula. Sedangkan dari segi sebelum tu si A tak nampak pun si B dari situ. Dia nampak rusa je. Tiba-tiba ada dia. Maka matilah si B. Itu dia katakan pembunuhan tersilap. Pembunuhan tersilap. Macam tadilah Usamah tadi. Mana dia boleh dikategorikan sebagai membunuh dengan tersilap. Sebab ketidakketahuan Usamah benar tentang hukum benda tadi. Dia tak tahulah. Dia ingat boleh bunuh. Maka dia bunuh lah. Dalam keadaan dijahil lah macam tu. Dia tak tahu hukum. Maka dia bunuh. Jadi maknanya dari segi hukum hudud, dia tak kena hukum hudud. Tetapi dia tetap kena diat. Diat ni denda lah. Contohnya kena bayar kepada keluarga si mati itu dengan 100 ekor unta. Harga 100 ekor unta. Tuan? Macam tu. Boleh tuan? Faham kan? InsyaAllah. Sekadar itulah yang kitab ni. Banyak lagi sebenarnya. InsyaAllah kata sendiri. Atau tadi berkenaan dengan perkara tadi. Kemudian kita lihat berkenaan dengan soal jawab. Ambil soal jawab kamu. Muka surat apa? Tasawuf dia. Masuk tasawuf. Jadi tuan-tuan belajar tasawuf ni.
Mana Abang Mazin ni hilang dah? Nasi. Rugilah. Orang mengaji ilmu kau tak ada. Kan? Dia kena fikir cara lain lah. Kena fikir cara lain. Kan? Kalau boleh ada orang lain hantar. Jangan kita pergi ambil. Sedangkan mengaji ni wajib. Untuk ilmu wajib. Jadi rugi lah. Kan? Rugilah benda tu. Dia kena fikir cara lain. Maknanya minta orang tu hantar tempat kita. Bukan kita pergi ambil. Macam tu. Ataupun lepas majlis ni kita pergi mana, kedai mana-mana kita ngetel. Itu lah cara dia. Jadi sayanglah ilmu kita sampai ilmu orang lain datang dengar, sedangkan pengusi tak ada. Pengusi hilang. Kena beritahu lah. Kan? Saya pun kadang malas nak ulang kali banyak kali. Malas saya. Beritahu sekali dua dah. Kan? Sedangkan orang lain datang untuk dapat ilmu, kita sendiri tak ada. Yogi lah masa tu. Sedangkan untuk ilmu adalah wajib. Wajib untuk ilmu. Bukan senang untuk ilmu. Kena fikir cari dia macam mana supaya carilah orang lain, pembekal lain ke, minta dia hantar. Jangan pembekal tu, kalau mengenai tu kita kena pergi ambil lah. Cari pembekal lain yang boleh dihantar sini. Ataupun ambil benda tu awal-awal. Sebelum subuh lagi, sebelum solat subuh, kita dah pergi ambil dah benda tu. Sebelum solat subuh kita dah pergi ambil, bawa sini. Jangan waktu pengajian pergi ambil. Memang terbuang masa kan. Betul tak? Ambil awal-awal. Sebelum solat subuh kita dah pergi ambil. Kalau contohlah dia tak pergi hantar, kita pergi ambil sebelum solat subuh. Dah bawa sini dah. Maknanya bila ada pengajian semua ada kat sini. Baik, kita lihat kepada apa tu? Tasawuf. Muka surat apa? 83. Baik. Soalan pertama, apakah dimasukkan dengan tasawuf? Tasawuf. Ta-sod waw-fa. Perkataan tasawuf daripada bahasa Arabnya ta-sod waw-fa. Tasawuf daripada perkataan sauf. Jadi ulama beza pendapat dalam mentakrifkan tasawuf sehingga melebihi kepada 2000 takrif. Masya-Allah, 2000 takrif tuan-tuan. Berikut dinyatakan beberapa takrif yang masyhur. Yang pertama berasal dari perkataan as-sauf. Sauf ialah jenis pakaian yang dibuat daripada bulu binatang yang menjadi pakaian kebanyakan ahli tasawuf. Jadi perkataan tasawuf itu daripada perkataan sauf, sad wa fa, sauf. Mana sejenis pakaian yang dibuat daripada bulu binatang yang menjadi pakaian kebanyakan ahli tasawuf. Inilah pendapat yang masyhur daripada para ulama. Di kalangan ulama. Dan sembilan ni tuan-tuan, sebenarnya sembilan ni dulu hebat berkenaan tentang tasawuf. Nah sekarang ni pun banyak lagi terikat-terikat lah. Ada beberapa terikat yang didaftarkan, yang dibenarkan ni sembilan ni. Di bawah Jabatan Mufti kan. Tentang kalau nak berterikat tu kena carilah terikat-terikat yang didaftarkan. Jangan cari terikat yang tertentu. Baru ni kita dengar kata ajaran hadi minallah kan. Pernah dengar kan? Ajaran hadi minallah. Dia ni berpusat di Kedah, di Langkawi dah. Di mana isteri pengikutnya boleh bersalam dengan hadi minallah tu. Pengasasnya lah, ketuanya ialah hadi minallah. Jadi isteri pengikutnya boleh salam. Boleh salam bercium-cium macam tu lah. Dia dengan hadi minallah tu. Jadi benda tu dia orang pertikaikan lah. Sekarang ni dalam proses siasatan lah. Jadi nak bertasawuf pun tengok jugalah. Jadi jangan menentang tasawuf itu, jangan menentang dengan Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tak boleh bertasawuf, boleh. Nak check lah, perhatikan betul-betul. Kemudian yang kedua, sempena dengan nama seorang abid. Namanya Sufah bin Murrah. Seorang penjaga Kaabah pada zaman jahiliyah.
Beliau terkenal sebagai seorang yang kuat beribadah. Namanya Sufah bin Murrah. Dan pada zaman Nabi pun ada golongan ahli Sufah kan. Golongan Sufah ni maknanya orang-orang yang susah, macam golongan gelandangan lah, golongan Sufah. Mereka ni tinggal di Masjid Nabawi, tuan-tuan. Kemudian yang ketiga, berasal daripada kalimah as-saf. As-saf maknanya saf solat. Kerana ahli tasawuf berasal di saf hadapan ketika solat. Saf solat kerana ahli tasawuf berada di saf hadapan ketika solat. Jadi orang yang berada di saf pertama ni biasanya mendapat kelebihan yang lebih lah, berbanding dengan orang berada pada saf kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Saf yang paling baik ialah saf pertama bagi lelaki. Tapi bagi perempuan, saf yang paling baik ialah saf belakang sekali. Dia berbeza pula lelaki dan perempuan. Dan perempuan saf paling baik yang duduk belakang sekali. Cuma kalau semua duduk belakang, siapa duduk depan? Itu salah je. Kan? Contohlah perempuan ada 3 saf. Kalau semua duduk kat belakang, siapa nak duduk saf pertama? Cuma dari segi kelebihan dia, untuk perempuan ni saf yang paling besar pada saf belakang, yang berbanding dengan saf ke depan. Tapi banyak orang perempuan suka duduk depan. Sebab apa? Nak tengok muka penceramah. Oh, handsome lah ustaz ni kan. Kemudian yang keempat, berasal daripada kalimah as-safa. As-safa yang melambangkan kesucian hati dan bersih daripada sifat-sifat mazmumah. Kat Negeri Sembilan ni ada apa? Yayasan Safa kan. Syekh Puan gitu, Yayasan Safa. Besarlah kawasan dia. Yang besar kawasan. Saya tak tahu berapa puluh hektar kan. Tapi memang pernah masuk dalam tu, memang bangunan dia orang kata first class lah kan. Memang hebat-hebat lah bangunan dalam tu. Jadi berasal pada kalimah as-safa yang melambangkan kesucian hati dan bersih daripada sifat-sifat mazmumah. Inilah pendapat Imam Sya'rani dengan melihat kepada asal kata terbitan sufi ini. Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitabnya Al-Ghunyah menyatakan bahawa perkataan sufi itu daripada kalimah bersih ataupun suci. Kalimah bersih ataupun suci itu as-safa. Itu pun asal tasawuf juga, asal perkataan tasawuf. Kemudian yang kelima, perkataan tasawuf berasal daripada kalimah as-sufah, iaitu tempat di utara Masjid Nabi yang menjadi tempat bermalam bagi orang asing seperti golongan muhajirin daripada kalangan sahabat yang fakir lah. Golongan muhajirin ialah golongan yang berpindah lah. Mana sahabat-sahabat daripada Mekah, sahabat yang Mekah yang berhijrah ke Madinah bersama dengan Rasulullah SAW dalam peristiwa hijrah. Jadi di kalangan sahabat yang berpindah itu ada yang fakir. Maklumlah mereka berpindah, mana meninggalkan semua harta mereka, harta benda mereka terpaksa tinggalkan di Mekah. Kenapa berhijrah ke Madinah? Jadi ada yang berhijrah dalam keadaan susah, fakir, miskin dan sebagainya. Jadi mereka duduk tinggal di masjid Rasulullah SAW. Jadi mengikut riwayat Imam Bukhari daripada Abu Hurairah berkata, saya pernah melihat 70 orang daripada kalangan ahli sufah yang tinggal di tempat tersebut. Dia kata, saya pernah tengok 70 orang. Itu ramailah 70 orang. Bukan sikit tentang golongan sufah ni. Di mana golongan sufah ni, dia serba-serbi tak cukup. Kalau seandainya mereka tidur tu, kain selimut mereka itu kalau ditarik ke kepala, maka terdedahlah kaki. Kalau ditarik ke kaki, maka terdedahlah kepala. Kan? Baik, kemudian yang keenam, berasal daripada kalimah sufia ataupun suf dengan sin. Tadi dengan sad kan sin, iaitu bahasa Ibrani yang bermaksud hikmah sebagaimana kenyataan daripada Al-Bairuni. Jisiru kalimah failasuf ataupun falsafah dalam bahasa Arab daripada filasufia. Filasufia maksudnya cintakan hikmah. Cintakan hikmah. Jadi setelah meneliti pendapat ulama dan hujah mereka,
Kami berpendapat masuk tasawuf itu lebih tepat dengan pakaian yang diperbuat daripada kain bulu jika berdasarkan kepada kaedah perubahan perkataan dalam bahasa Arab, tuan-tuan. Ini bahasa mana kalimat makna tasawuf itu yang paling masyhur lah, yang paling kuat maknanya itu daripada mana pakaian yang dibuat daripada bulu binatang yang menjadi pakaian kepada wali tasawuf, tuan-tuan. Dan Negeri Sembilan ni kenapa dinamakan Negeri Sembilan? Darul Khusus. Kenapa dinamakan Negeri Sembilan Darul Khusus? Banyak orang mempertikaikan kenapa Darul Khusus? Kenapa tak Darul Ridwan ke, Darul Hikmah kan? Ada orang kata, ada pendapat lah kan, mereka pun buat kajian. Ada seorang profesor pada universiti, dia buat kajian lah. Negeri Sembilan ni namakan Darul Khusus kerana dulu, tuan-tuan, banyak ulama-ulama tasawuf. Kan? Itu sebabnya kalau kalau dalam kategori ataupun pecahan orang yang berpuasa, orang puasa kan, dia bagi pada 3 kan. Pertama, puasa orang awam. Yang kedua, puasa orang khusus. Yang ketiga, hawasul hawas. Khusus atas khusus. Jadi puasa orang awam itu puasa yang sekadar menahan daripada makan dan minum. Puasa orang hawas ataupun puasa orang soleh, puasa yang mana bukan sahaja menahan daripada makan dan minum, mana anggota badannya pun dijaga semualah. Jangan melakukan dosa dan maksiat. Yang ketiga, puasa hawasul hawas. Puasa para nabi dan para rasul, di mana hati mereka, fikiran mereka sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya mereka lupa pada Allah Ta'ala walaupun 1 detik, maka mereka anggap puasa mereka terbatal. Dari perkataan Darul Sembilan khusus, diambil daripada perkataan khusus itulah. Mana orang yang tingkatan dia hebat, tingkatan dia bagus, khusus. Bukan makna khusus bagaimana kita faham khusus. Dia ada 2 khusus kan. Khusus dalam bahasa kita, mana menentukan, khusus tu, khusus juga, dia menentukan. Satu lagi martabat. Martabat pun juga khusus juga macam tadi. Martabat orang berpuasa tingkatan pertama, tingkatan kedua, ketiga kan. Itu sebab yang 9 tu disebabkan dulu ramainya para ulama, ahli sufi, maka dinamakan sebagai Negeri Sembilan Darul Khusus. Tu kita kena faham tu. Baik, kemudian setelah meneliti pendapat ulama dan hujah mereka, kami mendapati maksud tasawuf itu lebih tepat dengan pakaian yang diperbuat daripada kain bulu jika berdasarkan kepada kaedah perubahan perkataan dalam bahasa Arab. Tetapi daripada segi hakikat dan matlamat, kalimah tasawuf lebih kepada makna as-safa. As-safa makna kerana kitab-kitab dan ajaran mereka syarat dengan saranan, nasihat dan panduan ke arah menyucikan hatilah. Kerana tasawuf ni dia lebih kepada penyucian jiwa lah. Itu sebabnya kalau kita mengaji, tak lengkap kalau kita mengaji Quran, bertaranum dan sebagainya, kalau kita tak mengaji tasawuf. Tak lengkap kalau kita mengaji tauhid, akidah ataupun fiqah, tak lengkap. Kecuali kita mesti mengaji tasawuf je lah. Kerana tasawuf ni dia lebih kepada membina dalaman kita lah. Tapi kalau kita mengaji tasawuf, tak mengaji fiqah, tak boleh. Ada orang dia terus terjun dalam tasawuf. Alasannya dia kata, aku ambil isi, kulit tak nak ambil. Fiqah ni semua kulit. Kulit tak mainlah kulit, dia kata. Kita main isi je. Isi tasawuf lah. Jadi dia ambil isi. Tak boleh. Kerana kita ni bukannya wali Allah. Kita bukan para nabi. Kita bukan wali Allah. Nak ambil tingkatan tinggi terus. Sedangkan benda-benda yang zahir kita tak ambil. Itu yang adanya sembahyang pakai niat aja. Sebab apa? Aku main isi, kulit tak ambil. Jadi tak perlulah nak angkat wuduk dan sebagainya. Tak perlu nak takbir dan sebagainya. Niat cukup, sembahyang pakai niat dah sudah. Jadi tak betul lah dia. Sedangkan Nabi pun sembahyang. Walaupun tingkatan Nabi tetap solat. Sampai kata bengkak-bengkak. Kan? Buku lali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Baik, kemudian dia seru kali ta'arif ini lebih sesuai berdasarkan kepada perubahan zaman, masa dan tempat yang amat nadir. Nadir mana jarang mereka memakai pakaian bulu matahari ini. Jadi yang makna lebih sesuai itulah yang kedua lah, as-safa tu. Sedangkan untuk makna pertama ni dah jarang dah. Dari segi pakai baju bulu ni untuk orang tasawuf dah jarang. Kalau dulu adalah. Jadi kali makna yang paling sesuai itulah as-safa tadilah. Sebaliknya majlis mereka sama ada pengajaran, zikir dan lain-lain lagi menjurus kepada matlamat pembersihan jiwa dan hati, tuan-tuan. Matlamat pada pembersihan jiwa dan hati. Kemudian apakah yang dimaksud dengan tasawuf segi istilah? Terdapat beberapa takrif tasawuf segi istilah. Pertama, contohnya tokoh Al-Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi berpendapat bahawa tasawuf adalah pergantungan seorang hamba kepada Allah tanpa terikat kepada makhluk. Tinggi tuan-tuan makna dia. Tasawuf ialah pergantungan seorang hamba pada Allah Ta'ala saja, tanpa terikat dengan makhluk. Tinggilah martabat dia. Kemudian yang kedua, Abu Turab Naqshabi dia kata sufi ialah seseorang yang tidak dikotori oleh sesuatu maksiat, malah bersih daripada semua perkara yang tercela. Seorang yang tidak dikotori oleh sesuatu maksiat, malah bersihlah daripada semua perkara yang tercela. Mana jiwanya sentiasa bersih. Jiwa tu bersih. Tapi kalau ikut dari segi hakikatnya, tak semua orang jiwa bersih pun. Walaupun orang tu oleh Allah Ta'ala kan. Walaupun dia wali, dia seorang wali, tetap maknanya dia pun ada buat silap dan salah juga. Kalau tuan-tuan lihat mengaji dalam kitab hikam, saya pun mengajar hikam juga. Saya mengajar hikam di Masjid Jami' Tengku Besar Tampin, kuliah subuh. Kan pembahasan berkenaan hikam ni. Ada juga bahas berkenaan tentang wali Allah Ta'ala ni. Ada sebut situ, mana wali Allah Ta'ala ni, mereka pun ada buat silap. Ada buat silap, buat salah juga. Walaupun dia wali. Walaupun mungkin dia boleh terbang di udara, mungkin dia boleh atas air, dan dia boleh berada pada dua tempat, dan doa dia mustajab. Walaupun begitu tingkatan dari mereka tetap juga ada buat silap dan salah. Kemudian Jurairi berkata, tasawuf ialah amalan akhlak yang tinggi dan meninggalkan perbuatan keji. Akhlak dia tinggi dan meninggalkan perbuatan mazmumah dan benda tak elok lah. Benda keji lah. Kemudian Al-Katani. Katani, sesiapa yang membekalkan kamu akhlak yang terpuji, maka dia telah menambahkan kebersihan jiwamu. Kemudian Sahal bin Abdullah Al-Suttari. Sufi ialah seseorang yang bersih daripada maksiat, sentiasa berfikir dan berpegang teguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak dengan manusia. Oleh demikian, di sisinya tidak ada apa-apa perbezaan antara emas dengan lumpur. Masya Allah. Tidak ada beza lah antara emas dengan lumpur lah. Semuanya sama lah pada sisi dia lah. Macam orang yang bersih daripada maksiat, sentiasa berfikir dan berpegang teguh dengan Allah Ta'ala. Walaupun apa yang berlaku pada dia, apa saja ujian pada dia berlaku, maka dia tetap istiqamah. Contoh kan? Dan redha dengan apa yang berlaku pada dia lah. Kemudian Dr. Abu Al-Wafa Al-Taftazani. Tasawuf ada dasarnya ialah akhlak. Dengan pengantin ini, tasawuf ialah ruh Islam. Dengan seluruh rukun Islam berdasarkan pada akhlak. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situlah kita punya pengajian kita pada pagi ni. InsyaAllah kita tersambung lagi. Akan datang kita lihat soalan ketiga. Apakah definisi Asy-Sya'rani berkenaan dengan tasawuf? Saya buka soalan. Kalau ada soalan sebelum saya tutup perbincangan pada pagi ni. Ada?
Boleh tak kita bunuh orang yang mempelekehkan lah. Dia tak boleh kita bunuh. Dia kena tunggu ada macam pengisytiharan daripada pihak berkuasa. Kalau kita dari segi individu tak boleh. Kan? Kita dari segi individu kita, walaupun mungkin kita tak puas hati dengan dia, marah dan sebagainya. Sebab kita ni pun dia masih lagi tertakluk dengan undang. Kita dalam dunia ni pun, Malaysia ni dia ada undang-undang. Ada undang-undang maknanya segi sama ada undang-undang segi sivil ataupun jenayah, syariah dan sebagainya. So maknanya walaupun mungkin dia mempelekeh agama kita, tapi biarlah pihak berkuasa sendirilah isytiharkan. Halal darah kan. Kalau pihak berkuasa mufti sendiri yang nak isytihar dan sebagainya, sebab mufti pun dia nak buat keputusan pun dia akan panggil dia punya ahli panel dia. Ahli panel yang tokoh fatwa dan sebagainya. Sebab kita ni bukan orang yang tarafnya boleh keluarkan fatwa, tak boleh. Kita ni banyak kata hukum ikut hawa nafsu kita. Disebabkan tak puas hati, kita pun belasah dia, belasah mati. Tiba-tiba kalau dah mati macam mana? Tak boleh buat apa dah. Nanti mungkin akan berlakunya kata pendakwaan di mahkamah dan sebagainya. So siapa nak bela kita? Tu pun satu hal jugalah. Kita pun ambil kira jugalah. Macam tu. Kemudian kalau dari segi orang kata, dari segi undang-undang Islam pun dia adanya konsep orang kata nasihat dahulu. Kita kena bagi nasihat dia dahulu. Dia proses kaunseling lah. Kalau ikut pada hadis man badala dinuhu faqtulu, siapa yang menukar agamanya maka naklah dibunuh. Dia bukan anytime macam tu dia tiba-tiba dia caci maki agama kita, tiba-tiba kita bunuh. Tak boleh. Dia mesti ada proses orang kata kaunseling. Dia paling tidak pun 3 kali kan, 3 hari ataupun 3 hari. Disebut dalam kitab fiqh tu, maknanya orang itu naklah diberikan nasihat dahulu, sekurang-kurangnya 3 kali nasihat lah. Selepas 3 kali nasihat, itu yang baru berlaku hukum man badala dinuhu faqtulu tu. Siapa yang menukar agamanya maka naklah dibunuh. Selagi mana tidak ada proses nasihat, selagi itu tak boleh bunuh. Dia mesti ada proses bagi nasihat dulu kan. Mungkin kadang-kadang dia tak faham agama kita sendiri. Mungkin dia tak faham. Disebabkan tak faham, maka dia hina agama kita. Dia pula jenis mungkin orang jahil. Orang jahil tak mengaji, tak belajar dan sebagainya. Maka mungkin disebabkan oleh hawa nafsu dia, maka dia pelekehkan agama kita. Tapi bila melalui telah kita bagi nasihat, baru dia sedar. Aku silap kita, saya minta maaf lah. Kan ada kadang-kadang banyak juga berlaku macam tu. Maknanya kalau Jakim pun dia tak akan tiba-tiba terus kata buat pendakwaan di mahkamah. Jakim dia bagi nasihat dulu. Kan bagi kaunseling dan sebagainya. Setelah dia bagi nasihat, bagi kaunseling dan sebagainya, masih lagi dia membelikan agama Islam kita, barulah mungkin kerajaan boleh isytiharkan orang ni wajib dibunuh. Wajib dibunuh kan? Sebab dia dah melalui proses nasihat. Tunjuk ajar, dah bagi nama mufti pun dah bagi nasihat. Maknanya pemontori agama pun dah bagi nasihat, tapi dia tak nak pakai. Tetap dia memberikan agama kita. Masa tu mungkinlah bolehlah kita nak bunuh dia. Kan? Mana mesti ada proses macam tu. Selagi mana tak ada proses itu, tak boleh. Dan apalagi tidak ada pengisytiharan pada pihak yang berkuasa kan. Kalau ada isytihar, baru kita boleh. Macam tu pandangan saya lah. Tapi tak tahulah mungkin ada pandangan lain dan sebagainya. Gitu. Boleh? Kan? Mesti. InsyaAllah. Lain soalan ada? Tak ada? Kata ada kita tutup. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina shadiqa wa alam taqabbala. Wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa wasi'an ya fattah ya alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ftahna ta'arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma.
Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Tidak digunakan lagi dan siap tolongnya dalam semua jemaah dijemput sekolah.